Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya remake semula sistem tempahan bilik khas untuk memudahkan cikgu buat salinan. Make a copy sama ada data ataupun sistem. Dan saya akan tunjukkan proses bagaimana saya remake. Okey, saya dah buat tapak ni, timestamp, data-data yang perlu ada. Dia ada. Yang ni kita akan autokan. Okey, ni saya buat asing. Yang ni je, data yang diperlukan. Okey, dan kita tak ada form ni. Macam mana saya nak buat form? Dalam spreadsheet sekarang ni dia ada tool. Setiap spreadsheet. Okey, dia ada tool. Kita klik tool dan dia ada create form. Kita klik create form dan kita akan rename lah kepada sistem tempahan bilik khas. Okey. Dia base sistem tempahan bilik khas ni auto rename base kepada spreadsheet kita ni. Nampak tak? Kalau kita buat V2, dia akan keluar V2 lah. Okey, data yang kita nak. Data yang pertama ialah bilik. Saya Ctrl C, Ctrl V je cepat. Ctrl V, bilik untuk ditempah. Contoh bilik perpustakaan. Alamat huruf kecil lah. Perpustakaan makmal komputer. Makna pula dah. Makmal. Okey, apa lagi? Contohnya Dewan Bestari. Saya letak je. Dewan Bestari. Bilik tayang. Dan kita boleh masuk lagi lah beberapa item lain. Okey, require. Okey, soalan yang kedua. Saya add question. Soalan kedua ialah saya nak nama pemohon. Ctrl C dan saya paste sini. Okey, nama pemohon saya nak short answer je. Require. Tambah lagi. Soalan yang ketiga. Tarikh penggunaan. Saya Ctrl C. Letak bawah ni. Ctrl V. Dan kita nak dalam bentuk date. Require. Tarikh. Tambah lagi. Seterusnya kita nak masa mula. Ctrl C. Saya letak ni. Nanti cikgu tak perlu buat. Cikgu cuma buat make a copy je. Yang ni saya buat proses. Tunjukkan proses. Tarikh mula. Masa tamat. Masa mula, masa tamat. Yang ni kita boleh duplicate dia. Ctrl V. Masa tamat. Dan nama kelas. Ctrl C. Tambah lagi. Ctrl V. Nama kelas. Short answer. Tujuan tempahan. Ctrl C. Dan kita duplicate je. Paste apa tujuan dia. Nama kelas ni. Multiple choice ni kita boleh buat short answer. Ataupun kita buat terus. Contohnya tujuan untuk PDPC. Tujuan untuk mesyuarat. Kalau ada tujuan macam ni, yang multiple choice, cantik bila kita nak analyse. Okey, contohnya lagi apa? PDPC, mesyuarat, latihan. Okey. Dan seterusnya. Boleh tambahlah nanti. Boleh je tambah. Sama dengan nama kelas. Kalau kita nak cantik, buatlah multiple choice. Boleh pilih. Okey, kalau tak, kita buat short answer. Kalau short answer, kita nak buat contohnya untuk analyse, analitik, tak adalah. Tak cantik. Okey, dah siap. Kita klik preview. Ataupun kita buat setting. Klik setting. Okey, restricted ni kita untick dia. Klik dan presentation. Sila semak. Semak dashboard. Ataupun status. Lulus. Atau gagal. Pada pautan. Pautan saya tak buat lagi. Saya buat dash lah. Sebab dashboard kita belum buat. Okey, kita klik save. Okey, dah siap. Contohnya saya akan masukkan satu data. Preview.
Saya akan masukkan satu data. Saya nak tempahan bilik di perpustakaan. Saya klik perpustakaan. Saya turun nama pemohon, Syarif Said. Dan tarikh penggunaannya ialah pada esok 1 Julai. Masa mula pada pukul 8 hingga 8.30 lah. 8.30 hingga pukul 11. Saya nak. Okey, kelas yang saya bawa ialah 2 Jayid. Tujuan untuk PDPC contoh dan saya klik submit. Okey, saya dah submit. Okey, sila semak pada nanti kita buat pautan dia. Seterusnya, dia ada responses. Kita klik responses dan kita klik view responses in sheet. Kita klik, dia akan berikan responses ni dalam spreadsheet yang kita buat tadi. Okey, kita boleh tengok form responses, data proses. Data ni yang kita copy paste letak dalam form responses yang data ni. Okey, sekarang kita nak status. Status kita akan tarik data proses iaitu A, B, C, D, E sampai H. Jadi, yang ni saya delete. Yang ni saya nak copy paste je tadi. Saya delete. Yang A ni saya akan buat sama dengan unique. Unique. Klik unique dan kita akan ambil daripada form responses iaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Semua data daripada form kita akan ambil, kita tutup kurungan dan kita klik enter. Okey. Nampak status telah lulus auto. Okey, statusnya telah auto lulus. Tak perlu tunggu lama-lama, terus keluar status. Dan kalau kita nak dalam bentuk kita panggil apa dalam bentuk data studio, dalam bentuk sistem, kita akan hantar data ni ke sistem. Okey, kita akan buat sistem. Angkah dulu data banyak-banyak ni. Kita akan hantar yang data proses ni ke sistem. Dan yang ni auto lah. Cikgu Syahir dah bagi. Jadi cantiklah. Perpustakaan, timestamp, tarikh penggunaan, pukul berapa sampai pukul berapa, kelas apa, tujuan dan status permohonan lulus ataupun gagal. Dan kalau kita tengok ni, tarikh penggunaan dalam bentuk 7 hari bulan 1. Kita boleh setting. Fine. Kita boleh setting di bahagian spreadsheet setting kalau nak cantik lah. Spreadsheet setting. United States kita tukar kepada UK. Klik UK dan kita klik save. Barulah tarikh kita cantik 1/07. Dan data ni adalah auto daripada form responses. Okey, form responses dah cantik, data proses pun cantik. Cuma data proses dia ada data lulus ataupun gagal. Data proses ni auto tak perlu usik. Yang kita akan usik ialah form responses saja. Sekarang ni kita akan hantar data ialah data form responses. Kita buka data studio, klik tambah. Okey, saya klik tambah dah. Kita akan type lah data studio. Dan kita klik enter. Okey, kita cari data studio product overview. Kita klik. Kita akan buat satu dashboard baru, blank report. Kita klik blank report. Okey, tunggu jana. Google Sheet. Kita klik. Dan kita ambil sistem tempahan bilik-bilik khas ni lah. Klik. Data yang kita nak ialah data proses, bukan daripada form responses. Kita klik data proses. Dan bawah ni dia ada add. Kita klik add. Klik add. Okey. Kita tunggu data masuk. Okey, data dah masuk. Bilik yang telah ditempah ialah perpustakaan.
Dan selain daripada bilik yang telah ditempah, kita naklah contohnya nama pemohon, tarikh dan sebagainya. Kita ambil. Contohnya kita nak ambil tarikh. Tarikh penggunaan letak di bahagian dimension. Masa mula, tarik je. Masa tamat, tarik je. Dan kita nak nama pemohon. Mana nama? Okey, tarik nama pemohon. Seterusnya kita nak tarikh penggunaan dah, nama pemohon dah, tujuan dan nama kelas. Okey, tujuan berada di atas, nama kelas dan akhir sekali ialah status. Status permohonan lulus ataupun gagal. Okey, dan kita boleh tariklah besarkan dia. Okey. Record count, kita boleh turun bawah. Pangkah je record count. Pangkah. Okey, dah ada status. Nama kelas yang terlibat. Tujuan tempahan. Nama pemohon. Tarikh mula, masa mula, masa tamat. Okey, dan di bahagian atas ni kita boleh red. Klik start, kita boleh red tag. Red tag biar dia turun. Okey. Yang ni atas ni, yang atas red tag dia akan turunlah. Bilik untuk ditempah. Kita tarik ngam-ngam lah. Tarikh penggunaan. Okey, masa mula, masa tamat tu tak apa, kecil je. Okey, namun tujuan status permohonan. Nama kelas pun boleh kecilkan. Okey, dah ada ni. Dan kita gunakan style lah. Contohnya, Ida nak berapa? Ida 16. Kita kena, bila kita tarik, dia jadi besar, kena setting balik lah. Okey, kemudian color atas, kita nak warna apa? Contohnya, saya nak warna ni. Tak pernah guna Kalau warna tu, kena tukar warna lain. Warna putih. Ataupun kita nak gunakan gradient. Gradient lah sekarang ni. Warna ni, yang warna tak pernah saya guna, saya nak gunalah. Okey. Garisan, warna putih. Nombor ganjil, warna biru. Genap, nak warna putih. Dan bawah lagi dia ada untuk nol. Mana nol? Tak ada nol nol. Nol kita boleh tukar kepada blank. Kosong je. Seterusnya kita nak setting bahagian centralize dia. Contoh. Ataupun kalau yang tak nak, kita boleh pilih-pilih lah yang mana kita nak centralize. Okey, contoh background kita akan pilih gradient lah biar nampak menarik. Gradient contohnya merah. Belah lagi warna pink. Dan dalam bentuk horizontal. Saya nak opacity kurangkan sikit. Merah pun kurangkan opacity dia. Okey. Seterusnya, dah siap ni. Okey, kita tak. Dah siap yang pertama. Okey, sekarang ni kita nak cipta contohnya pendaftaran dan sebagainya untuk booking ataupun nak buat tempahan bilik. Kalau kita tengok ni, kecil sangat kita boleh besarkan. Dia ada theme and layout. Kita klik. Saya klik layout. Dan saya turun bawah lagi. Okey. 1900. Biar dia bertambah panjang. Okey. Dan kalau nak ngam-ngam dengan telefon, 2000 lah. 2000. Biar paparan dia cantik di telefon kita. Okey. Kalau which, memang tak boleh dah. Contohnya kita buat. Kalau cantiknya 1200 di paparan telefon untuk
data studio ni 1200 dan ketinggian 2000. Okey, ni paparan dia lah. Okey. Kita akan buat contohnya garisan, style. Ni nak cantik kan? Kita akan cari garisan. Okey, garisannya. Okey, saya nak warna pink. Okey, ketebalan saya nak paling tebal 5. Dan saya nak dalam bentuk solid ni double. Okey, kalau kita lihat view barulah kita nampak ada double Okey. Edit lagi. Contohnya kita nak masukkan logo dan sebagainya atas lah. Kita boleh ambil logo. Ataupun saya nak letakkan filter dulu untuk semakkan. Okey, dia ada button untuk filter control. Klik. Letak. Dan kita buatlah ni. Semakkan bilik. Kita boleh rename bilik untuk ditempah ni. Kita klik pensel dan kita buat. Kita type. Semakkan bilik. Okey. Dan kita boleh cantikkan dia. Semakkan bilik ni pergi bahagian style. Warnakan dan sebagainya lah. Okey, contohnya saya nak warnakan Okey, contoh warna dalam dia ataupun garisan. Boleh masukkan border, shadow, garisan tak perlu kot. Kita nak yang bila klik dalam tick box. Contohnya warna merah. Okey, contohnya bila saya klik dalam warna merah. Okey, edit semula. Dan kita boleh letak atas. Ngam-ngam. Contoh Sekarang ni kita nak besarkan sedikit saiz dia. Klik style daripada 14 ni kepada 18. Dan kita boleh tukarlah. Contohnya jenis tulisan Roboto kepada saya suka guna Quicksand. Quicksand. Nak tambah apa lagi Label. Ni label. Label ni Quicksand. Tukar. Ni adalah Quicksand Okey. Contohnya kita dah puas hati. Jadi kita akan make copy lah. Ctrl C, Ctrl V. Letak sebelah dia. Okey. Tadi semakkan. Kita nak lagi apa? Tarikh. Kita klik. Dan kita ambil tarikh. Tarikh penggunaan. Dan kita boleh rename. Klik. Tarikh. Telah ditempah. Okey, kita boleh rename Kalau kecil kita boleh besarkan balik. Okey, contohnya tak muat. Besarkan balik. Tarikh telah ditempah. Lagi kita nak data apa lagi? Kita Ctrl C, Ctrl V je. Dan drag samakan dia. Okey. Semakkan bilik, tarikh telah ditempah. Apa lagi data yang kita nak, kita boleh masukkan. Contohnya, kita tukar je. Masa mula. Okey. Masa mula, kita kecilkan sikit. Dah. Dan Ctrl C, Ctrl V. Last ialah masa tamat. Okey. Mula. Biar nampaklah baru cantik. Ni adalah masa tamat. Klik atas masa mula. Tukar Masa mula, tukar dulu. Masa tamat. Okey, masa mula, masa tamat ni kita nak tukar kepada sehingga. Boleh. Klik. Kita type je sehingga. Boleh masa tamat. Tapi kita nak masa mula lain sikit Masa mula sehingga. Dan kalau kita lihat ni, dia akan keluarlah. Bilik, tarikh, masa mula, masa tamat. Okey. Selesai bahagian ni. Tak sama dah. Kalau kita nak sama, kita tengoklah row dia. Okey. Nak masuk dalam lagi boleh.
Okey, selesai ni, kita akan buatlah contohnya masukkan header, masukkan maklumat, sistem tempahan bilik khas dan sebagainya. Nanti bawah ni, kita boleh masukkan analitiknya. Boleh masukkan analitik di page yang lain, tapi banyak page lah jadi. Kita nak satu page je. Okey, saya nak tukar dulu untitled report, double klik dan saya akan rename kepada sistem tempahan bilik khas. Okey. V2 sebab ni adalah diperbaharui untuk memudahkan cikgu buat salin. Okey, saya akan masukkan logo, image, klik upload daripada komputer saya. Saya letak di desktop rasanya. Saya cari sekejap. Okey, dalam ni. Okey, bolehlah kot. Ataupun kita ambil yang JPN Kelantan. PPD KB. Mana-mana bolehlah. JPN Kelantan, Jata Negara. Bergantung kepada kita lah. Logo sekolah kita lah. Okey. Kementerian Pendidikan. Kita letak sini. Masukkan nama sekolah kita. Ambil A ni. Samakan. Tak sama pun tak apa. Kalau nak cantik, kena samakan. Okey, contoh. Dan kita taiklah ni. Sistem ataupun kita taik nama sekolah. Sekolah Kebangsaan Kemumin Kota Baru Kelantan. Dan kita boleh besarkan highlight, besarkan tulisan di style . Kita highlight ni, kita pergi bahagian style. Ataupun kalau tak nampak, saya klik dulu kat luar. Okey. Ni tadi kita berada di sehingga kan. Sehingga sekarang ni kita berada di sini. Bila kita highlight, kita klik sebelah kanan. Di bahagian sebelah kanan kita boleh tukarlah. Contohnya 14 kepada 32. Bergantung kepada tulisan kita lah. Kalau kita nak tulisan besar, kan kecil kan boleh 30. Dan bila 30, kita boleh tukar dulu warna. Contohnya warna merah. Jenis tulisan bergantung kepada kita lah nak macam mana. Kita rasa masing-masing lah. Okay, contoh. Dan saya boleh tarik lagi. Okay, saya tarik lagi. Okay, Kemumin sampai situ. Kita boleh gerakkan. Okay, contohnya. Yang ni pun kita boleh gerakkan dia. Ataupun kita nak logo berada di atas, nama berada di bawah pun boleh. Contohnya logo kat atas kan. Nama ni kita kena centerkan dia lah. Centerkan. Dan kita tarik lah. Okay, contoh. Okey. Sekolah Kebangsaan Kemumin Kota Baru. Okey, seterusnya background kita tak ada lagi ni. Pergi bahagian theme and layout. Dan kita ambil customize untuk background kita lah. Okey, background. Gradient, saya nak ambil warna lain lah pula. Warna hijau kuning. Okey, sini kuning. Yang sebelah kanan saya nak ambil warna biru. Okey, radius saya tukarlah dalam bentuk horizontal. Biru saya kurangkan. Okey, dah kurang. Cuma dia lambat sikit. Kita dah kurang lama tu. Dia lambat berubah lah. Okey, ni adalah paparan kita dulu. Tengok dulu paparan dah berkenan ataupun belum. Okey, belum. Kita punya analitik belum lagi dah. Kita pergi bahagian ni dulu. Okey. Dan kita boleh rename. Masukkan satu lagi. Ctrl C, Ctrl V untuk informasi. Okey, kita buatlah sistem tempahan bilik
bilik khas. Ini kita kecilkan sikit dan turun bawah. Tukarlah warna pula pada warna hijau ke. Okey. Jadi kita turun bawah sikit dan kalau kita nak gabungkan boleh. Kita klik, kita kontrol, kita klik, 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 klik dan kita boleh group dia. Bila kita group, kita ke bawah, dia akan turun sama-sama. Okey. Kota Baru, Kelantan. Koma, delete, biar naik atas lah. Okey, dah siap. Arahan kita ialah sila semak bilik yang ingin ditempah terlebih dahulu sebelum mengisi borang. Okey, contoh kita bagi lagi arahan. Okay, kita ambil yang ni lah. Kita copy yang ni untuk arahannya. Ctrl C, Ctrl V, turun bawah sikit. Arahan daripada kita lah. Highlight. Kita buat bintang-bintang. Okey, mana bintang? Okey. Sila semak penggunaan bilik. Ataupun sila semak status bilik sebelum membuat tempahan. Okey, kita highlight. Dan kecil lah sikit, besar sangat tu. Highlight. Warna merah sebab ni adalah kita nak alert. Tanda seruan. Okey, dah siap. Sila semak status bilik ni dah. Status bilik sebelum membuat tempahan. Okey, dah siap tu. Kita akan buat satu link tempahan lah. Okey, link tempahan kita akan guna gambar tak apa, image. Upload. Okey, contohnya pendaftaran. Klik sini. Klik open. Ni daripada mana saya ambil ni. Okey, dan yang ni kita turun bawah sikit. Turun bawah. Okey, pendaftaran untuk tempahan. Okey, jadi kita akan ambil form kita lah. Form kita berada di sini. Klik form, go to live form. Okey, copy ni. Copy. Boleh letak embed. Tapi saya suka guna ni. Okey, klik dan paste image URL. Kita paste. Dah siap. Bila kita klik view, yang lain saya tutup dulu. Dengan data studio saya tutup. Macam mana kita nak ambil data studio tadi? Tarik je. Data studio. Tertutup. Data studio product overview. Dah tutup. Nak ambil balik. Sistem V2 ni. Klik. Okey. Kita nak buat tempahan. Nanti cikgu akan klik inilah. Klik pendaftaran. Klik. Dia akan bawa ke Google Form. Untuk membuat tempahan. Okey, seterusnya dah masuk tu apa lagi bagi saya rasa tak ada dah. Kalau gambar ataupun gambar ni kita nak kecilkan, boleh kecilkan. Okey. Tak perlu besar. Okey, seterusnya kita nak ada analisis di bahagian bawah lah. Supaya senang untuk kita cek pilih mana yang popular sentiasa digunakan. Kita boleh buat di bahagian bawah ni. Kita klik edit. Saya letak garisan dulu. Okay, contohnya saya nak letak garisan untuk analisis. Okay. Garisan kita tarik lagi sampai bawah. Okey, ini adalah ruangan analisis. Okey, garisan ni saya nak ada warna purple, 5 solid pada double. Okey, analisis kita akan berada di sini nanti. Okey, analisis kita boleh gunakan add chart. Klik add chart. Kita boleh gunakan
mana-manalah kita nak. Contohnya kita nak base kepada apa? Kita boleh pilih ni. Okay, contohnya saya nak gunakan chart. Klik chart, kita letak di sini. Okay, chart yang pertama kita nak tengok analisis kepada bilik. Okay, saat ini kita tukarlah nama pemohon kepada bilik. Bilik untuk ditempah. Klik perpustakaan. Dan chart ni kita boleh edit lagi, ubah lagi. Contohnya style, kita tukar lagi. Contohnya kita tarik. Dia ada bulatan tu. Okey. Seterusnya kita nak berapa? Dalam bentuk 10 kategori. Kalau 10 dah banyak dah. Tak payah perlu banyak sangat. Dan kita nak letak garisan. Ambil je satu garisan. Contohnya warna hitam. Ada garisan. Ataupun nak tukar warna lain pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Dah siap. Kita Ctrl C, Ctrl V. Okey. Kita letak tepi dia. Ni kita nak base kepada apa? Analisis ni. Data. Tadi bilik. Ni kita tukar kepada status permohonan. Gagal ataupun lulus. Lulus 100%. Mungkin lepas ni ada yang gagal kan. Kemudian kita nak tarikh pula. Insert. Add chart. Contohnya kita nak kepada tarikh. Klik. Ni data bar. Okay, tarikh. Tarik je. Okay. Tarik sampai bawah. Contoh dah. Dan yang ni base kepada bukan bilik dah. Kita nak base kepada tarikh penggunaan. Ataupun tujuan tempahan. Boleh juga klik tujuan. Contohnya saya buat 3 je. PDBC. Nanti bila data lain masuk, contoh saya buat. Bila saya klik view, saya nak daftar lagi. Dah check perpustakaan dah, 1 Julai. Klik daftar. Contohnya saya nak perpustakaan juga. Ni Zaimi Zakaria. Okey, Cikgu Zaimi Zakaria ni dia nak 1 Julai juga. Dan dia bermula pada pukul yang saya dah tempah pada pukul 8.30 hingga pukul 11. Dia nak pukul 9 hingga 9.30. Dalam tempoh saya dah tempah. Okey. Pukul 9 hingga 9.30. Dia nak potong masa dalam. Okey, nama kelasnya ialah 4 Najah. Okey. Dia nak buat mesyuarat nak buat latihan untuk 4 Najah ni. Bila dia klik submit, okey, kita refresh dulu. Data tadi masuk. Cuma status dia adalah gagal. Perpustakaan Zaimi Zakaria ni untuk latihan gagal. Sebab dia termasuk dalam data ataupun waktu yang saya telah booking awal-awal. Okey, kita masukkan lagi data. Perpustakaan juga. Okey. Ataupun benda lain lah pula, makmal lah. Kita nak tengok, nak suruh cantik dah. Kalau tak, 1 je. Okey, makmal pula. Okey, namanya ialah Ramzi Muhammad. Okey, dia nak guna pada 1 juga. Dan masa mulanya daripada pukul 8 pagi hinggalah pukul 12. Okey, kelasnya ialah 6 Jayid. Okey, tujuannya untuk mesyuarat. Okey, klik submit. Dan kalau kita tengok kepada statusnya ialah okey. Ramzi ni adalah lulus. Bermula pada pukul 8 hingga pukul 12. 1 Julai juga. Okey, itu adalah bagaimana sistem ni berfungsi. Okey. Dia ada
chart untuk bilik. Kita boleh rename. Sini kita boleh masukkan perkataan. Ni perkataan status. Ni perkataan untuk apa tu? Tujuan tempahan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita nak masukkan. Okey, contohnya yang ni tak ada kotak dah. Saya klik edit, saya nak masukkan kotak lah. Klik style. Yang lain semua ada kotak, kita je tak ada. Dan kita klik untuk kotak dia. Okey, kotak. Okey. Dah ada kotak. Semua dah ada kotak Kotak dalam tu. Mana kotak luarnya? Ni kotak luar. Yang saya buat tadi kotak dalam ni kotak luar. 2 kotak Okey. Seterusnya, kita klik share lah. Kita klik share untuk kita hantar kepada rakan-rakan kita. Share. Change. Okey. Edit tukar kepada anyone with the link. Okey, done. Kita copy dulu, klik done. Okey, kita akan buat short URL gg.gg. Saya akan paste, customize booking ataupun tempahan Tempahan apa ni? Tempahan bilik V2. Klik short URL dan kita copy ni, highlight copy, kita letak sini dulu. Ambil A untuk memudahkan cikgu lepas ni lah. Kita paste. Dan kita boleh besarkan dia kepada 16 supaya nampak lah. Okey. Dan saya akan ambil data lepas ni untuk letak supaya cikgu pun boleh buat salinan lepas ni. Nanti boleh customize lah. Nak suruh lagi cantik, lagi menarik. Contohnya warna dan sebagainya. Boleh gunakan. Okey, seterusnya saya akan masuk dalam drive saya supaya salinan nanti cantik. Saya akan letak dalam satu folder. Pada drive saya. Okey. My drive, saya akan buat satu folder. New folder. Contohnya, tempahan sistem. Sistem tempahan V2. Create. Okey. Dah ada ni. Color sikit. Nampak biar ada perbezaan. Dan biasanya saya akan rename kepada depan ni. Untuk memudahkan saya lepas ni saya nak bintang tambah bintang tambah bintang untuk memudahkan cikgu lah. Okey. Seterusnya, mana data saya? Kita ada yang ni. Saya akan remove. Bukan remove, saya akan hantar dia. Move to ke folder. Move folder yang bintang tadi. Kita cari bintang. Senang. Bintang. Okey, bintang. Klik. Move. Dan satu lagi, form kita pun kita move. Klik. Dan kita move. Kalau tak, nanti cikgu tak boleh nak edit form tu. Ni sekarang ni kita move dengan form sekali. Move. Okey. Dan kita cari yang bintang tadi. Okey. Kita share lah. Kita klik share. Okey, kita tunggu. Okey, dah tubik tu. Kita klik change. Siapa-siapa boleh lah. Edit tukar kepada anyone. Okey, dah siap. Kita klik copy. Dan kita masuk semula dalam sistem ni. Saya akan tambah. Sini adalah data.
Kecil lah pula. Data. Sistem. Okay, dan saya akan highlight dia lah. Highlight. Bagi link. Supaya memudahkan cikgu. Saya klik open link. Klik apply. Okay. Jadi lepas ni, contohnya cikgu masuk dalam gg.gg ni. Oh, tak cantik tu. Saya nak besarkan sikit. 14 kepada 20. Boleh kot. Merah. Okey, warna merah. Naik atas sikit. Okey, dah siap. Kita boleh hantar kepada cikgu-cikgu dan sebagainya lah. Okey, contohnya bila kita type lah ataupun kita buka akaun lain. Saya akan buka akaun lain lah. Contohnya akaun ni. gg.gg tempahan bilik V2. Bagaimana kita nak salin sistem tadi, data-data yang ada? Tapi saya tak nak buat terus. Sebab dah 41 minit. Okey, kita teruskan. Sebabnya saya akan jadikan yang ni adalah bengkel untuk kelas online yang kelima. Cukupkan 1 jam. Bolehlah. Okey, data ni nanti cikgu boleh customize dia. Data-data yang ada, analitik. Saya nak edit dulu lah sebelum saya buat make a copy tu. Saya akan ambil status ataupun analisis kelas dan analisis Ctrl C Ctrl V, yang ni analisis status. Satu lagi Ctrl C Ctrl V. Satu lagi ni adalah record count tu saya akan buang. Analisis tarikh. Bukan tarikh ni kan. Ni analisis penggunaan. Okey, yang ni record count ada kan, nampak tak cantik record count ni. Saya akan buang record count. Style, show data label. Okey, data label ni 1 kali. Dan saya akan show title. Okey, tujuan tempahan. Okey. Data ni nak buang ni, record count ni berada di sini. Yang analisis ni tak perlulah sebab kita akan rename. Yang analisis yang kita buat tadi, saya delete je. Record count ni kita akan rename. Analisis penggunaan. Okey, dah siap. Analisis kelas, analisis status, analisis penggunaan. Satu. Kalau ada mesyuarat lagi, dia akan tinggilah. Tujuan tempahan dan kita boleh jarakkan ya. Kita boleh, contohnya yang ni, kita boleh jarakkan, tinggikan lagi. Okey, contoh. Yang ni pun sama. Kalau kita nak tukar dan sebagainya, boleh. Customize lah. Okey. Apa lagi ya? Okey, cukup kot. Nanti saya tahu cikgu suka customize. Okey, contohnya cikgu nak ada garisan. Boleh. Contohnya atas ni nak garisan. Buat je garisan. Rectangle. Buat je. Okey. Contohnya kita besarkan sikit. Lepas tu kita gunakan rectangle ni. Kita akan gunakan background ni kepada transparent. Kita ambil garisan. Contohnya warna purple juga. Nak berapa? Contohnya 5 juga. Solid tukar kepada double. Dan kita boleh gerakkan atas. Okey. Tapi saya tahu cikgu lebih kreatif nanti.
Contoh nak masuk tengah sikit, nak suruh sama dan sebagainya, bolehlah. Ni terlebih, tarik je. Dan kita nak tarik tadi, kita kena ungroup dulu. Kalau tak, sebab tadi saya dah group kan. Saya naik atas, sebab saya ni, saya nak tarik, nak suruh ngam-ngam. Okey, yang ni pun ngam-ngam. Nanti yang ni akan nampak. Okey? Mungkin dah siap kot. Okey, boleh kot. Dan kita kena letak dia berada di belakang lah. Yang garisan ni akan kita order dia berada di belakang. Klik send to back. Kalau tak nampak, tarik lagi biar nampak. Kalau tak nampak lah. Dan jari kita ni kena teliti lah. Contohnya, bila saya buat terlebih, kena naik sikit. Yang ni pun kena naik sikit lagi supaya dia cantik. Tarik lagi. Contoh ni tarik tepi sikit. Jangan lebih. Dan yang proses ni yang akan menyebabkan lama. Proses untuk kita nak sama, centerkan dia. Bolehlah. Nanti cikgu ubah sendiri. Okey, bila kita view, ada data ni. Semakkan tarikh masa sehingga boleh cek adakah lulus ataupun gagal. Dan kita boleh masukkan conditional formatting. Kalau gagal, warna merah. Lulus, warna hijau. Saya klik edit sebelum kita buat lain-lain. Okey, kita akan masukkan conditional style. Dan kita klik add. Fill. Kita pergi bahagian status. Status permohonan. Select conditional. Okey. Kita akan start dengan L. Start with. Inputnya L. Okey. Dan entire row tu kita ambil yang status je lah. Ambil status saja. Status permohonan. Kita nak kalaulah lulus warna hijau. Hijau. Okey. Tulisan warna putih lah. Dan save and add another. Kita klik entire row kepada status permohonan. Tak boleh kah? Sini. Select field. Salah tadi. Saya pangkah dulu ni. Tak perlu pangkah. Select field. Kita nak lagi dalam status permohonan. Conditional. Kita cari start with. Nak gagal. Input value G. Dan entire row ni kita tukar kepada status permohonan. Ni warna merah lah. Warna merah. Tulisan warna putih. Klik save. Okey, dia akan berubah lah. Kalau lulus hijau, gagal merah. Okey. Tengok sistem kita. Okey, saya nak daftar satu lagi. Saya pangkah ni. Nanti terpangkah pula yang tadi. Okey, saya nak daftar. Perpustakaan dah, makmal dah. Yang lain pula lah. Daftar lagi. Dewan Bestari. Nama pemohon. Sarik. Saik lagi. Tarikh penggunaan 1 Julai. Masanya pukul 7 pagi. Sampailah pukul berapa Sampai pukul 9 cukup lah.
9 pagi. Kelasnya 6 Najah. Tujuan untuk mesyuarat. Saya klik submit. Okey, data ni kita refresh. Okey. Tarik submit, bilik mesyuarat dan statusnya adalah lulus. Dan dah ada warna lah. Bila banyak nanti, dia akan banyak analisis. Lulus, gagal dan sebagainya. Bila bertambah ni, banyaklah. Lulus, dah ada gagal dah 1%. Dan kalau 1 ni kita nak tukar, kita boleh ubah. Contohnya, kita nak ubah nilai dia. 25% tak nak dalam bentuk 25%. Kita klik, pergi bahagian style. Tak nak dalam bentuk persen. Kita pergi bahagian persen ni. Kita klik, kita ambil value. Dia akan ada 1, 3. Yang ni pun samalah. Kalau tak nak dalam bentuk persen, klik. Turun bawah. Kita cari persen ni, kita tukar kepada value. 1, 1, 2. Ni memang dalam bentuk value dah. Tak perlu tukar lah. Okey. Ni siap dah ni. Jadi bila cikgu masuk dalam ni, ni proses make a copy dah. Dan minimize. Ni bagaimana kita nak salin data dah. Saya refresh dulu. Dan button untuk edit tak ada lah. Button untuk edit sistem ni tak ada. Kita kena make a copy dulu. Okey. SK Kemumin kita nak tukar kepada nama sekolah lain lah pula. Okey. Kita ambil dulu data sistem. Ni untuk sekolah lain lah. Kita ambil dulu data sistem. Then kita make a copy macam tadi. Okey. Sistem tempahan. Okey. Kita ambil data ni. Sistem tempahan. Klik sebelah kanan. Make a copy. Okey. Kita tunggu. Okey, dia tengah. Okey, show file location. Kita akan rename lah. Okey, system of copy of system. Kita klik sebelah kanan dan kita akan rename. Klik rename. Dan ni kita buat SMK Kubang Kerian. Contoh SMK Kubang Kerian. Sistem tempahan bilik khas. Klik OK. Okey. Kita naik atas ni, SMK Kubang Kerian. Dah kita rename tadi kan. Kita copy. Okey. Sebab yang ni masih lagi dalam bentuk copy. Yang form ni. Yang ni kita rename. Kita rename juga ni. Kita paste. Okey, klik OK. Okey. Sekarang ni dah berubah data kepada SMK Kubang Kerian. Yang ni pun sama. Kita double klik. Data-data yang ada ni di form responses. Data proses tadi saya dah cakap. Jangan usik. Kalau usik, habis. Hancur data kita lah. Form responses je. Kita delete. Contohnya delete. Delete pun tak boleh. Ramai yang delete, highlight, klik di keyboard, delete. Jadi jam juga data kita. Kita highlight 2, 3, 4, 5 data ni. Kita klik sebelah kanan. Kita delete sini. Delete row. Tinggalkan satu data utama. Nanti dah ada data lain yang betul. Yang row 2 ni kita boleh delete lah. Delete row 2. Okey, sekarang ni. Yang ni kita akan make a copy. Klik make a copy. Data source. New data source satu je. Create new data source. Google Sheet. Okey, SMK Kubang Kerian. Kita klik. Dan kita nak ialah data proses. Klik data proses. Klik connect. Connect. Okey, data semua dah ada. Kita klik add to report. Add to report. Dan kita copy report. Okey, dia akan pusing. Dia akan sediakan data untuk kita. Okey, dan kita boleh rename lah ni. Highlight. Kita paste.
Ni SMK Kubang Krian, sistem tempahan bilik khas. Contoh ni pun kita tukarlah. SMK, saya tak ingat, Ctrl V. Highlight, delete je. Kotak baru. Seterusnya, data dah ada ni. Dah ada satu. Nanti kita boleh delete data ni. Okey, seterusnya yang kita kena buat ialah link ni. Link, kita ambil yang dalam form ni. Dia ada form, go to live form. Okey, sistem tempahan bilik. Nama tak ada kan? Lagi senang lah. Kita klik copy. Highlight, copy. Dan kita masuk dalam ni. Highlight, pendaftaran. Kita pergi bahagian data. Yang ni, kita delete. Delete yang asal. Dan kita paste yang baru. Okey. Dah siap. Contoh. Saya buang yang ni dulu. Saya buang ni. Contohnya SMK Kubang Krian ni saya nak buat pendaftaran untuk tempahan perpustakaan. Saya klik je. Saya nak perpustakaan, nama pemohon Wan Azrina. Okey, contohnya nak pada 1 Julai pukul 9 pagi hingga pada pukul 2 petang. 0 PM. Pukul 9 ataupun kita buat daripada pukul 12. Pukul 10 je lah. Pukul 10 AM hingga pukul 3 PM. Masa nama kelas contohnya 4 putera. Contoh Tujuan untuk PDPC dan kita klik submit. Okey. Saya refresh dulu. Nama Wan Azrina akan masuk dalam yang SMK pula dah. Edit semula. Salah nama. Buanglah satu. Okey. Okey, kita klik refresh. Okey, dia ada ni. Wan Azrina, PDPC 4 putera, gagal. Disebabkan dia masuk perpustakaan juga pada 1 Julai dan terselit pukul 11. Saya habis pukul 11, dia nak masuk pukul 10. Tak boleh lah sebab saya masih ada dalam perpustakaan. Status, 1 lulus, 1 gagal, analisis kelas 1 dan sebagainya. Dan ni yang data sistem ni kita boleh delete lah. Ataupun kita nak link dengan data kita. Data kita berada dalam drive. Tadi saya delete habis. Tambah, kita ambil dalam drive kita. Klik, ambil dalam drive. Okey, kita tunggu. Okey, data kita ni. Double klik. Ni adalah data kita. Tak perlu share kepada siapa-siapa. Hanya kita. Dia ada button share, tak perlu share. Kita ambil ni. Sebab kita adalah admin. Copy. Dan kita highlight lah. Highlight. Link. Buang yang asal. Paste. Dan Ctrl V paste. Dan tick. Apply. Kalau kita nak paste dengan mouse tak boleh. Kena shortcut. Ctrl V. Okey. Klik apply. Yang ni untuk shortcut. Contohnya nak berikan kepada guru-guru. Kita klik dulu share. Kalau tak, cikgu tak boleh nak tengok. Klik share. Okey. Change. Okey. Anyone. Klik. Anyone with the link. Klik. Dan kita klik copy link. Klik copy link. Klik done. Okey, buka yang baru. gg.gg ataupun bit.ly. gg.gg. Enter. Dan kita paste lah. Paste. Customize. Ni. tempah. SMKKK. Klik short URL. Okey, ni adalah sistem untuk SMK Kubang Krian. Jadi kita highlight ni ataupun kita paste je. Highlight, paste, kita tukar je. Okey, gg.gg tempah SMKKK data system. Ni untuk kita sebagai admin lah. Okey.
Selesai. Ni akan banyak lah untuk PDPC. Daripada gemuk ni dia akan jadi makin kurus lah. Okey, sekian untuk pembinaan sistem. Dan untuk sijil, nanti saya akan bagi link mana yang kita kena masuk. Bukan tonton di YouTube, tapi dalam modul Edpuzzle. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.